Assalamualaikum, jumpa lagi untuk tajuk yang terakhir Sains KSSM tingkatan 5 iaitu penerokaan angkasa lepas. Okey, untuk subtopik yang pertama kita akan masuk ke 9.1 iaitu satelit. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Ya musabbibal asbab, ya fatihal abwab, ya sami'al aswat, ya qadiyal hajat, ya mujibad da'wat, ij'alna minan najihin. Wahai Tuhan yang menjadi penyebab kepada segala sebab, wahai Tuhan yang membuka segala pintu-pintu, wahai Tuhan yang mendengar segala suara, wahai Tuhan yang menunaikan segala hajat, wahai Tuhan yang memperkenankan segala doa, jadikanlah kami dari kalangan orang-orang yang berjaya di dunia dan di akhirat. Amin. Okey, jadi kita akan lihat dulu hasil pembelajaran ataupun objektif pembelajaran yang perlu anda perolehi. Pertama, anda mesti boleh menerangkan jenis-jenis orbit satelit. Yang kedua, anda boleh menjelaskan dengan menggunakan gambar rajah kedudukan apogee dan perigee satu satelit dalam orbit elips. Yang ketiga, anda boleh membuat perkaitan hubungan antara ketinggian orbit dengan halaju satelit. Yang keempat, boleh menerangkan bagaimana satelit dilancarkan dan ditempatkan dalam orbit. Yang kelima, boleh menerangkan fungsi stesen angkasa. Dan yang keenam, boleh menghuraikan kesan perkembangan pesat dalam teknologi angkasa lepas. Okey, apa tu satelit ya? Satelit ialah objek yang mengorbit planet ataupun bintang. Jadi satelit ni ada satelit yang semula jadi. Okay, apa dia satelit semula jadi? Dalam buku teks pun ada diberitahu. Contohnya ialah bulan. Okay, bulan adalah satelit semula jadi. Okay, mari kita lihat bentuk-bentuk orbit. Bentuk orbit ada dua, iaitu bulatan sempurna dan juga bentuk elips. Okay, bagi orbit yang berbentuk elips, ada dua kedudukan tertentu dalam orbit tersebut, iaitu apogee dan juga perigee. Apogee merupakan kedudukan satelit yang paling jauh daripada planet atau bintang yang dikelilingi oleh satelit tersebut. Okey, perigee pula kedudukan paling dekat daripada planet. Okey. Kedudukan perigee satu satelit dalam orbit elips merupakan kedudukan satelit yang paling dekat dengan planet atau bintang dikelilingi oleh satelit yang berkenaan. Jenis-jenis orbit satelit. Kita tengok jenis-jenis orbit satelit dia mengikut ketinggian orbit tersebut. Kita tengok jenis yang pertama, ketinggian yang paling dekat dengan bumi dikenali sebagai orbit LEO, iaitu Low Earth Orbit. Ini adalah orbit rendah bumi lah. Yang kedua, warna biru ni, ini adalah MEO, iaitu Medium Earth Orbit. Ini adalah orbit sederhana bumi. Yang ketiga, ini adalah HEO ataupun High Earth Orbit, juga dikenali sebagai orbit tinggi bumi. Yang keempat, GEO, iaitu Geostationary Orbit, iaitu orbit geopegun. Dan yang terakhir ialah GSO, iaitu Geosynchronous Orbit atau orbit geosegerak. Dan semua orbit ini dikelaskan mengikut ketinggian altitude yang berbeza. Hubungan antara ketinggian satelit dengan halaju satelit. Halaju orbit adalah halaju yang diperlukan bagi mencapai keseimbangan antara tarikan graviti pada satelit dan inersia pergerakan satelit. Kita tengok kedudukan tadi ada 5, iaitu satelit LEO, MEO, HEO, GEO dan GSO. LEO kedudukan dia 705 km daripada permukaan bumi. Bentuk dia punya orbit adalah bulatan ataupun elips. Laju dia, ni kita nak kaitkan hubungan antara tinggi dengan halaju. Jadi laju dia adalah 8 km per saat ataupun laju asal dia dalam jam, iaitu 27,500 km per jam. Okey, ini setelah cikgu convert lah daripada kilometer per jam tukar kepada kilometer per saat. Okey, boleh search dan Google untuk conversion ni. Okey, contoh satelit LEO ialah telekomunikasi stesen angkasa antarabangsa, iaitu ISS. Next, MEO. Okey, MEO ialah ketinggian dia daripada bumi ialah 20,200 km. Bentuk orbitnya elips. Okey, bila kita kira dia punya halaju satelit ialah lebih kurang 4 km per saat. Okey, dalam masa 1 saat
dia boleh pergi 4 km ataupun dalam jam 13,900 km per jam. Contohnya adalah satelit GPS lah. Hio, altitude-nya 35,780 km, bentuk orbit ialah elips. Okay, lajunya 3 km per saat ataupun 11,100 km per jam. Contoh satelitnya ialah satelit komunikasi. Okay. Geo pula altitude dia 35,786 km. Bentuk orbitnya ialah bulatan. Laju dia 3 km per saat. Contoh satelitnya ialah satelit penyiaran. Contohnya awak tengok live, okay? Siaran bola, siaran langsung bola sepak contohnya. Okey, GSO pula lebih kurang je jarak yang sama. GSO dengan GEO ni kedudukan dia sama jauh je daripada bumi, iaitu berada pada satah khatulistiwa. Bentuk orbitnya adalah sama ada bulatan ataupun elips. Okay, dua-dua boleh. Dia punya laju ialah 3 km per saat. Okay, sama dengan GEO tadi kerana kedudukannya sama jauh. Bermaksud daya tarikan graviti dia lebih kurang je lah di antara GEO dengan GSO. Contoh satelit GSO ialah satelit cuaca. Okey, jadi daripada sini untuk aktiviti dalam buku teks muka surat 238 ada aktiviti 9.2 untuk kita buat kesimpulan antara ketinggian orbit dengan laju satelit. Jadi ketinggian orbit, cuba kita tengok ketinggian ni semakin ke bawah ni, iaitu daripada LEO ke GSO, dia semakin jauh daripada bumi, daripada permukaan bumi, maknanya semakin bertambah tinggi. Tengok laju dia. Daripada 8, 4, 3, 3, 3. Semakin kurang laju dia. Laju dia makin berkurang. Jadi makin jauh, makin kurang. Makin jauh maksudnya apa? Makin kurang juga dia punya daya tarikan graviti. Jadi apa kaitan antara daya graviti dengan laju? Bermaksud semakin bertambah daya tarikan graviti, semakin laju satelit. Okay? Semakin berkurang pula daya tarikan graviti, bermaksud semakin kuranglah laju satelit. Bolehlah kita kata makin tinggi daya tarikan graviti, maka makin lajulah satelit itu bergerak. Yang kelima, kita tengok hubungan antara ketinggian satelit dengan laju satelit. Okey, setelah dilancarkan ke orbit, satu-satunya kekuatan yang mengatur pergerakan satelit ialah daya graviti. Jadi semakin rendah orbit satelit, semakin bertambah daya tarikan graviti. Maka satelit akan bergerak dengan laju yang tinggi. Okey, untuk memastikan satelit kekal dalam orbit. Semakin tinggi orbit satelit, semakin kurang daya tarikan graviti. Semakin rendah laju satelit. Okay, ini untuk memastikan satelit tetap berada dalam orbitnya. Okay, jadi kesimpulannya kita boleh kata daya graviti pada satelit akan menurun. Okay, apabila ketinggian orbit satelit makin meningkat. Okay, kita tengok ni. Apa akan jadi jika graviti lebih besar daripada laju objek? Kalau graviti lebih besar daripada laju objek, maksudnya graviti tu lagi power lah. So menyebabkan satelit tu boleh terhempas. Okay, kita tengok pula apa jadi kalau graviti sama dengan laju objek. Dia akan menghasilkan keadaan yang seolah-olah seperti inersia lah. Dia akan kekal dalam keadaan yang tetap, kedudukan yang asal dia. Next, okay, pelancaran dan penempatan satelit dalam orbit. Jadi terdapat dua cara lah untuk menghantar kenderaan pelancar ke dalam orbit. Yang pertama, gunakan cara pindah terus. Okay, cara pindah terus ke orbit. Dalam buku teks boleh rujuk muka surat 239. Kaedah untuk menghantar kenderaan pelancar ke dalam orbit. Yang pertama, pindah secara terus ke orbit, dan yang kedua, orbit pindah Hoffman. Okay, kita tengok macam mana. Satelit dilancar oleh kenderaan pelancar ke dalam orbit mengelilingi bumi. Jadi terdapat dua jenis kenderaan pelancar satelit, iaitu kenderaan pelancar yang diguna sekali sahaja, iaitu Expendable Launch Vehicle ataupun ELV, dan yang kedua, kenderaan pelancar yang diguna semula, iaitu Reusable Launch Vehicle atau RLV. Ini adalah contoh-contoh kenderaan pelancar yang pernah digunakan lah. Cuma cikgu nak jelaskan bagaimana kenderaan pelancar satelit jenis ELV ni berfungsi. Jadi oleh kerana tadi kita kata yang jenis ELV ni dia guna sekali sahaja. Ibaratnya bila dia launch ataupun dia dilancarkan daripada bumi, dia akan terus memasuki orbit. Okay, orbit tadi kan ada dua, iaitu pindah secara terus ke orbit ataupun pindah Hoffman. Ini sekiranya dia bergerak nanti dan memasuki orbit,
kenderaan pelancar jenis ELV ni, dia akan, komponennya ni akan tertanggal, dan komponen ni bila dah sampai ke orbit tu, dah sampai tempat dia, komponennya tu akan tertanggal dan akan jatuhkan ke permukaan laut lah. Okey, dan komponennya tidak dapat lagi nak guna semula lah. Untuk jenis RLV pula, dia boleh diguna semula. Okey, tapi bukan semua bahagian lah boleh guna semula. Okey, RLV ni contohnya bila dilancarkan sampai ke orbit tempat dia, okey, dia akan boost back, burn, ataupun dia akan patah balik ke bumi. Tapi bila dia balik ke bumi tu bukanlah dalam bentuk asal, bukan dalam bentuk keseluruhan, tapi mungkin dah ada bahagian-bahagian tertentu yang telah ditanggalkan, dan bahagian utama tu akan balik semula ke bumi lah, dilepaskan di kawasan lautan lah, biasanya kawasan yang jauh daripada manusia ataupun hidupan. Baik, mari kita tengok perbandingan antara ELV dengan RLV. Okay. Untuk buat perbandingan, anda mesti tahu persamaan dan juga perbezaannya. Jadi setiap kali soalan minta buat banding beza, mesti tahu berikan persamaan dan juga perbezaan. Biasanya persamaan 1 atau 2 macam itulah. Tapi kalau ada 1 pun dah cukup. Okay. Perbezaan kita tengok pada peruntukan markah yang diberi. Jadi ini adalah ELV, iaitu Expendable Launch Vehicle ataupun ELV. Yang sebelah kanan ialah RLV, iaitu Reusable Launch Vehicle. Okey, persamaan antara kedua-dua kenderaan pelancar ini adalah kedua-duanya menggunakan 1 atau lebih roket untuk tujuan menghantar satelit ataupun kapal angkasa ke orbit di angkasa lepas. Jadi persamaan kedua-dua ni adalah dua-dua diguna untuk menghantar satelit atau kapal angkasa ke orbit. Perbezaannya pula, untuk ELV dia tak boleh diguna semula, manakala RLV boleh diguna semula. Dari segi kos pelancaran, ELV adalah lebih rendah, manakala RLV kosnya lebih tinggi. Risiko kegagalan misi pula, ELV adalah risikonya lebih rendah untuk gagal, RLV risikonya lebih tinggi untuk gagal. Okey. Pergerakan antara planet, ELV dia tak boleh bergerak antara planet, manakala RLV boleh bergerak antara planet. Contoh pelancar jenis ELV ialah roket, manakala contoh pelancar jenis RLV ialah kapal angkasa. Okey, seterusnya kita tengok kaedah menghantar kenderaan pelancar di dalam orbit. Tadi kita dah tahu ada 2 kaedah, iaitu menggunakan pindah secara terus dan juga orbit pindah Hoffman. Okey, pindah secara terus sebelah kiri, orbit pindah Hoffman di sebelah kanan. Jadi macam mana pindah secara terus ke orbit tu untuk orbit dekat lah. Manakala pindah Hoffman ni biasanya untuk orbit yang lagi tinggi altitude-nya, iaitu lagi jauh lah. Okey, untuk dekat kita tengok animasi ni. Okey, itu adalah trajectory roket. Okey, laluan dia lah. Trajectory roket tu adalah laluan roket tu untuk memasuki orbit. Okey, itu dia. Roket memasuki orbit. Kemudian roket dihantar terus ke orbit dekat. Maknanya straightforward sahajalah. Mungkin masa yang diambil tu lebih singkat lah. Okey, seterusnya nampak tu satelit sudah pun mengorbit bumi. Okey, seterusnya yang untuk pindah Hoffman pula, daripada bumi, pusat bumi dilancarkan masuk ke orbit dekat dahulu, yang warna purple tu. Okey, dipindah ke orbit dekat dahulu, kemudian dia akan mengorbit dalam orbit dekat terlebih dahulu, dan di luar tu adalah orbit jauh. Dia akan mengorbit dulu, kemudian dia akan cari kedudukan dan dia akan mula membuat pembakaran. Itu adalah orbit pindah Hoffman. Orbit pindah Hoffman ialah orbit yang berbentuk elips yang diguna untuk memindahkan kenderaan pelancar antara dua orbit yang berlainan ketinggian. Jadi daripada orbit dekat tadi, dia akan cari satu posisi. Ingat tak, tadi kita ada apogee dengan perigee. Jadi dia akan cari titik yang paling dekat kedudukannya untuk dia aim pada orbit yang berbentuk elips tu, yang lagi besar. Kemudian apa dia buat? Roket tu akan meningkatkan kuasa pembakaran pada kedudukan paling dekat dengan bumi tu, iaitu perigee lah.
perigi kat sini. Daripada sini ke sini adalah perigi kerana kat sini lebih dekat berbanding daripada sini ke sini. Okay? Ini adalah apogee. Jadi kat situ, apa dia buat? Roket akan meningkatkan kuasa pembakaran di perigi. Dan seterusnya dia akan ambil lajak lah. Maksudnya dia meningkatkan kuasa pembakaran tu, dia ambil lajak untuk zap sampai ke bahagian paling jauh di apogee itulah. Okay, kat situ roket meningkatkan kuasa pembakaran sekali lagi di apogee untuk masuk ke orbit jauh. Kat situ dia akan bakar lagi sekali dan barulah masuk ke orbit jauh. Baik, untuk memahami dengan lebih jelas, kita ulang sekali lagi kaedah pemindahan Hoffman tu, macam mana dia berlaku. Jadi untuk langkah yang pertama, sebaik sahaja roket ni dilancarkan daripada permukaan bumi, sebenarnya dia tidak dilancarkan straight forward macam ni, tak terus dilancarkan ke atas daripada permukaan bumi ke orbit, tidak. Jadi dia perlu mengorbit dahulu selari dengan permukaan bumi, barulah dia akan melencong masuk ke orbit paling dekat ni. Ini adalah LEO, Low Earth Orbit, iaitu orbit yang terletaknya ISS lah, yang paling dekat dengan bumi. Mari kita tengok tu dia. Daripada pelancaran, dia akan terus mengelilingi bumi terlebih dahulu dalam keadaan selari dengan kedudukan bumi. Lepas tu barulah nanti melakukan pembakaran yang pertama, okey, untuk shoot ke kedudukan yang paling jauh itulah. Di situ dia di perigi tu tadi dia buat burn yang pertama, kemudian di apogee dia akan buat burn yang kedua untuk shoot kedudukan tu nanti bagi memasuki orbit. Okey, kat situ. Okay, tadi burn yang pertama, pembakaran bahan api yang pertama dia akan buat, kemudian dia akan bakar kali kedua untuk dapatkan power yang lebih. Okay, dan akhirnya masuk ke orbit yang jauh tadi, yang ellipse tu warna hijau. Apa yang berlaku? Okay, dia akan buat pembetulan pembakaran kat situ sebab mungkin pada kedudukan ni tadi, tempat dia buat pembetulan pembakaran ni, mungkin dia terlari sikit ke terdekat sikit atau terjauh sikit daripada orbit yang sepatutnya. Jadi dia akan buat pembakaran untuk pembetulan lah. Jadi ni disetting secara automatik lah, tapi masih boleh dikawal secara manual oleh angkasawan lah. Okey, daripada situ barulah dia makin laju, makin mendekati. Okey, apabila dia makin laju tu, dia akan pastikan dia mesti lebih laju daripada ISS lah. Kalau tak, mereka akan berlanggar, kemudian dia akan pusing dan seterusnya dia akan berada pada kedudukan yang selari lah. Dan akhir sekali bila dia dah duduk dalam keadaan selari tu dalam satu baris, maka akan berlakulah perlekatan ataupun dikombine daripada ini adalah satelit tadi yang dilepaskan, ini adalah ISS. Okay, dia akan dock pada ISS tu. Okay, tu dia. Dock kat situ, kemudian dia akan parking lah. Dan akan kat sini akan berlakulah pula proses untuk pindahan maklumat, okay, untuk dia tak boleh terus buka dia punya. Jadi nanti akan ada dua pintu lah, pintu daripada kapal angkasa macam Soyuz ni dengan pintu daripada ISS ni. Jadi dia akan pindahkan data dulu dengan pindahan sumber elektrik semua, okay, synchronize, dah settle semua, bekalan oksigen dah seimbang, barulah dua-dua pintu ni boleh dibuka. Okay, ini adalah rupa kapal angkasa Soyuz, okay. Antara yang telah dilancarkan, dan Soyuz juga telah digunakan oleh angkasawan kita iaitu Sheikh Muzaffar. Okey, ini dia. Kenal tak? Datuk Dr. Sheikh Muzaffar Shukr Al-Masri. Okey, siapakah beliau? Beliau adalah rakyat Malaysia pertama yang sampai di ISS. Okey, rakyat Malaysia pertama yang sampai di ISS ialah Dr. Sheikh Muzaffar Shukr Al-Masri. Okey, beliau adalah orang pertama daripada Malaysia lah yang sampai ke ISS, disebut angkasawan negara. Ini video tu sewaktu beliau menjalani latihan lah sebelum sampai ke ISS. Okay? Latihan dilaksanakan lama juga sebelum melakukan operasi
perjalanan ke angkasa lepas. Beliau dilahirkan pada 27 Julai 1972, merupakan doktor bedah ortopedik, pakar bedah ortopedik dan pensyarah perubatan di Pusat Perubatan UKM. Pernah berkhidmat di Hospital Selayang, Hospital Seremban dan Hospital Kuala Lumpur. Jadi beliau berlepas pada 10 Oktober 2007. Ni masa nak berlepas ni, tengah pakai suit dan dengan kelengkapannya menaiki Soyuz TMA-11, yang dilancarkan oleh Stesen Angkasa Antarabangsa. Ini adalah kenderaan pelancar dia. Ni ketika hendak dilancarkan. Soyuz berada di dalam kenderaan pelancar ni lah. Soyuz ni berada di dalam ni. Dan beliau kembali semula ke bumi pada 21 Oktober, lebih kurang 10 hari berada di ISS. Ini video ni ketika beliau bergerak tu, kita kena ingat balik lah pergerakan tadi. Kenderaan pelancar akan membawa satelit ataupun kenderaan angkasa lepas tu mengorbit bumi selari dahulu dengan permukaan bumi. Sebelum dia sampai ke orbit yang paling dekat, iaitu ISS. Ini adalah dari dalam Soyuz dah sampai, baru attach dengan ISS, dan ini adalah pandangan daripada dalam ISS. Itu dia punya panel solar, dan sepanjang berada dalam ISS, Dr. Syekh Muzaffar mengalami fenomena bebas graviti. Ini adalah fenomena bebas graviti lah, sedang buat exercise tu tadi. Aktiviti uji kaji dalam ISS dibuat. Kenapa beliau ke ISS nak buat ujian ataupun penyelidikan lah dalam bidang kanser hati. Itu dia daripada luar tadi. Kemudian aktiviti lagi di dalam ISS ni, makan. Makan tanpa graviti, makanan pun terapung-apung. Anda mungkin boleh lihat dalam site cikgu ini solat Syekh Muzaffar, Dr. Syekh Muzaffar solat dalam ISS. Terapung-apung, boleh bergerak dengan mudah. Anda boleh Google untuk tengok bagaimana kehidupan angkasawan di dalam ISS. Ada video ini. Dah sampai masa untuk kembali ke bumi. Jadi dihantar, masuk balik. Nak balik ke bumi naik apa? Balik ke bumi naik semula Soyuz ni lah, kapal angkasa tadi. Dan dia sampai ke bumi tu bahagian tengah ni saja. Dilepaskan, yang lain tu berpisah lah daripada bodi asal. Ni bahagian Soyuz yang tengah sahaja dengan parachute, dan disambut kat situ, dan akhirnya kembali ke bumi. Baik, apa tu ISS, Stesen Angkasa Antarabangsa ni apa sebenarnya? Ia adalah satu tempat di mana ia merupakan projek kolaborasi multinasional antara 5 agensi angkasa. Iaitu 5 agensi itu ialah NASA daripada Amerika Syarikat, Roscosmos daripada Rusia, JAXA daripada Jepun, ESA daripada Eropah, dan CSA daripada Kanada. Ini adalah video aktiviti beliau semasa dalam ISS dalam keadaan sifar graviti tu, makan biskut ke kuih raya tu. Dan beliau berada di LEO lah, Low Earth Orbit, yang paling dekat dengan bumi. Jadi perjalanan daripada bumi ke orbit paling dekat mengambil masa cuma sekitar 9 minit macam tu. Tapi masa untuk mengorbit bumi, masa untuk mengorbit bumi adalah lebih kurang 90 minit. Seterusnya, apa fungsi stesen angkasa ataupun ISS ni? Dia merupakan tempat tinggal bagi angkasawan, ataupun kru angkasa lepas untuk satu tempoh masa yang lama lah. Ada yang duduk, kalau Syekh Muzaffar cuma 10 hari, ada yang paling lama kat sini angkasawan daripada NASA iaitu Scott Kelly, dan juga Rusia Mikhail Konenko 340 hari. Christina Koch daripada Amerika Syarikat pula 328 hari. Ada yang 6 bulan, ada yang 3 bulan saja, ikut keperluan mereka. Kemudian dia juga merupakan makmal sains ataupun pusat kajian yang unik lah, yang membolehkan angkasawan dan saintis menjalankan kajian. ISS juga merupakan stesen pemantau bagi keadaan di angkasa lepas. Dr. Syekh Muzaffar, beliau pergi ke ISS sebenarnya untuk melakukan eksperimen.
untuk melakukan eksperimen berkaitan dengan ciri dan pertumbuhan bara hati dan sel leukemia, juga berkaitan dengan penghabluran pelbagai protein dan mikrob di angkasa. Eksperimen yang berkaitan dengan bara hati, sel leukemia dan mikrob akan memberi manfaat kepada penyelidikan sains dan perubatan umum. Sementara eksperimen yang berkaitan dengan penghabluran protein, lipase, dalam kes ni lipase lah, akan memberi manfaat langsung kepada industri tempatan. Sekiranya ada soalan dalam peperiksaan nanti, meminta anda menyenaraikan fungsi stesen angkasa antarabangsa iaitu ISS, anda bolehlah nyatakan kod berapa markah yang diperlukan. Okay, kalau 1, nyatakan 1, kalau 3, nyatakan 3. Okay, pertama tadi tempat pendaratan kapal angkasa. Okay, yang kedua tempat tinggal angkasawan dan juga kru lah untuk jangka masa yang panjang, dan juga sebagai makmal penyelidikan kesan sifar graviti atau microgravity terhadap tubuh manusia dan eksperimen-eksperimen yang melibatkan microgravity. Apa tu microgravity? Microgravity ataupun keadaan sifar graviti adalah keadaan di mana tiada kesan ketara daya graviti tu dirasai. Tak rasalah sebab tu terapung. Jadi dapat mengambil gambar lokasi bencana alam seperti banjir juga daripada ISS ni, kegunaan dia. Okay, kebakaran hutan, letupan gunung berapi ataupun pembalakan haram untuk tindakan pihak berkuasa yang berkenaan. Okay, macam mana kita nak jejak, kita nak tengok stesen angkasa ISS ni? Kita boleh tak trace dia? Okay, yang pertama anda boleh menggunakan beberapa aplikasi lah untuk trace. Ya, ada ISS Live Now, ada ISS Detector, ada ISS Explorer. Okay, ini adalah antara paparan pada ISS Detector lah. Kalau daripada lokasi cikgu sekarang ni di Kuala Dungun, okay, ISS akan melintasi Kuala Dungun pada hari Sabtu 9 Oktober. Okay, kita boleh tahu masa dia muncul 6.50 pagi dan 6.54 petang dia akan mula hilang dari pandangan. Dan juga pada 10 Oktober sekali lagi dia akan lalu. Okay, kita boleh dapat maklumat. Ini paparan yang kita boleh dapat daripada dia punya live video. Okay, ada live video juga. Kalau kebetulan masa tu dia melalui kawasan kita, maka kita dah nampaklah live video tu ada permukaan bumi daripada kawasan kita lah. Okey, yang ni pula ISS Live Now. Ini adalah lebih kurang rupa daripada kedudukan. Kita tahulah sekarang ni dia berada di negara mana. Okey, dan peta kawasan berkenaan. Yang ini ISS Explorer. Okay, yang ini adalah ISS Explorer. Anda boleh install, semua aplikasi ni boleh install dalam handphone. Jadi untuk ISS Explorer ni anda boleh tengok satu-satu bahagian-bahagian ISS tersebut. Okay, boleh cuba. Okay, masih lagi kaedah menjejaki stesen angkasa. Jadi ada banyaklah anda boleh cuba seperti spot the station nasa.gov. Ini antara option yang ada. Dan ada lagi explore. Okay, macam mana kita nak guna maklumat daripada aplikasi yang diberi? Katalah macam ni, daripada aplikasi tu kita dapat tarikh tadi 15 Oktober pukul 6.16 AM, lebih kurang 6.16 pagi. Boleh dilihat dalam masa 2 minit. Lama tu 2 minit. Maksimum ketinggian dia ialah 11 darjah. Dan dia akan muncul 10 darjah di atas SE. SE ni adalah Southeast, okay, iaitu tenggara, dan dia akan hilang 10 darjah di bawah ESE, iaitu timur tenggara. Okay, kat mana SE ni? Tenggara ialah Southeast. Okay, Southeast iaitu tenggara. Katalah ini di sini tenggara, di sini pula timur tenggara. Maka 10 darjah tu kita boleh anggarkan dengan satu genggaman tangan lah. Satu genggaman tangan lebih kurang 10 darjah. So, dia akan muncul di situ lebih kurang 10 darjah. Dan kemudian apa maksud maximum height dia tu 11 darjah? Maksudnya jarak di antara southeast dengan east southeast tu lebih kurang 11 darjah ketinggian dia. Okey, inilah rupa lebih kurang nampak laluan tu. Nampak tak? Ni adalah ISS. Daripada jauh kita nampak macam bintang je. Ni makin dekat nampak besar sikit. Ni makin jauh balik. Jadi kita boleh nampak ikut masa ataupun daripada aplikasi tu lah. Kita boleh tengok. Okay, cubalah check. Install dulu aplikasi dan boleh cuba lihat. Sekali lagi, ini adalah aplikasi-aplikasi yang boleh anda gunakan, iaitu ISS Detector ataupun ISS Detector Pro, ISS On Live, ISS Explorer. Cubalah ya.
Okey, ini adalah view yang didapati apabila kebetulan ISS berada di atas lautan Atlantik, okey, di kutub selatan. Seterusnya, kita nak tengok kesan perkembangan pesat dalam teknologi angkasa lepas. Apa kesan dia? Sebelum tu kita tengok dulu jumlah satelit. Banyak satelit ni. Jadi semuanya hampir 3,352 satelit di angkasa. Jadi ini adalah senarai satelit dan tujuan keberadaannya seperti yang dinyatakan oleh UCS pada akhir Disember tahun 2020. Jadi jumlah satelit ini tak termasuk space junk. Apa itu space junk? Space junk ialah bahan buangan angkasa. Ini adalah lebih kurang gambaran pertambahan space junk di angkasa lepas. Makin lama makin banyak dan menutupi pandangan bumi. Okey, ini pemandangan tahun 1957. Hampir bersih 1992. Okey, space junk makin banyak dan 2015 penuh dah, hampir menutupi permukaan bumi. Okey. Jadi, mana datangnya space junk ni? Apa dia sebenarnya? Terdiri daripada satelit yang dah tak berfungsi. Okey, kemudian bahagian ELV yang telah digunakan, ada juga selain daripada itu serpihan satelit hasil pelanggaran, antara satelit pun ada, dan juga roket yang habis dibakar. Ingat tadi kalau macam Soyuz tu sendiri dia ada 3 bahagian. Okey, ada bahagian tengah yang Syekh Muzaffar kembali semula ke bumi itu menggunakan bahagian tengah. Jadi bahagian hujung ekor dan depan dia tu dia akan buang. Okey, dia akan buang dan pergi ke mana? Dan kemungkinan dia dilepaskan di lautan ataupun yang serpihan-serpihan dia mungkin akan menjadi space junk lah. Okay, jadi menurut NASA ada 95% daripada beribu-ribu objek buatan manusia pada orbit LEO merupakan bahan buangan angkasa lepas. Kesan perkembangan pesat dalam teknologi angkasa lepas, antara kebaikannya ialah kita boleh tengok TV, tengok internet, guna YouTube, okay? Dan banyak lagi lah TikTok, IG, macam-macam. Okay, kemudian peningkatan dalam bidang aktiviti penyelidikan dan pembangunan, dalam bidang kesihatan manusia, bencana dan cuaca, teknologi inovatif baru, pendidikan global, perkembangan ekonomi angkasa lepas. Okay, kita boleh buat conference daripada, sekarang ni kalau belajar pun boleh buat live dah daripada negara-negara yang jauh daripada. Okay, kita tak boleh nak pergi tapi kita boleh buat live je. Tapi kelemahannya apa? Ada juga kelemahan iaitu angkasawan dan pelancong luar angkasa boleh menghadapi risiko radiasi lah. Dan peningkatan bahan buangan space junk di angkasa. Makin lama makin banyak. Okay, mungkinkah space junk tu juga yang akan menyebabkan berlakunya pelanggaran satelit yang dipercayai oleh saintis barat yang mengatakan end of the day ataupun hari kiamat tu berlaku akibat pelanggaran planet. Mungkinkah? Tapi kita orang Islam, kita percaya bahawa kiamat tu pasti berlaku. Tak kiralah sama ada kerana space junk ke atau tidak ke, atau kerana planet berlanggar ke, ada kebarangkaliannya boleh jadi kun fayakun. Semuanya di tangan Allah. Okay, kuasa Allah belaka. Dan yang terakhir, antara kelemahannya juga dia boleh meningkatkan risiko kerosakan satelit akibat pelanggaran dengan bahan buangan ataupun space junk tersebut. Okey, ini adalah Dr. Alfred Kroner. Apa dia kata? Beliau berkata, fakta kosmologi berkaitan perkembangan dalam alam semesta ini dinyatakan oleh Al-Quran 14 abad ataupun 1400 tahun dahulu. Sedangkan saintis ataupun sains baru menemuinya lebih kurang 70 tahun dengan menggunakan pelbagai alat yang canggih. Maksudnya mereka sendiri mengakui perkara inilah. Okey, beliau adalah siapa Alfred Kroner ni? Beliau adalah profesor dalam bidang sains geologi dan pernah menjadi dekan di Jabatan Geologi di Institute Geosciences Johannes Gutenberg University Mainz, Germany. Seorang lagi saintis, ini daripada Japan, iaitu Profesor Yoshihide Kozai. Beliau berkata, beliau kagum dengan fakta-fakta astronomi yang ada dalam Al-Quran.
Beliau merasakan seolah-olah ayat itu diceritakan oleh seorang yang melihat kejadian alam di peringkat tertinggi. Okay, kuasa yang menceritakan kejadian ni mampu melihat semua apa yang berlaku. Okay, siapa tu yang paling berkuasa tu? Allah Al-Khaliq yang Maha Pencipta. Beliau adalah pengarah National Astronomical Observatory di Mikata, Tokyo, Jepun. Beliau adalah pemimpin global dalam bidang astronomi. Beliau merupakan antara penyumbang lah kepada perkembangan astronomi di Jepun, Asia dan juga seluruh dunia. Hebat ya. Anda ada cita-cita tak nak jadi sehebat ni? InsyaAllah cikgu doakan ada di antara penonton video ni yang hebat. Jadi marilah kita buat latihan. Dah habis untuk subtopik yang pertama iaitu satelit. Jadi kita tengok soalan. Nyatakan 5 jenis orbit satelit. Masihkah kamu ingat? Apa? Yang pertama, orbit rendah iaitu LEO. Low Earth Orbit. Orbit rendah bumi, LEO. Yang kedua, orbit sederhana bumi iaitu MEO. Yang ketiga, orbit geopegun ataupun GEO. Yang keempat, orbit geosegerak ataupun GSO. Dan yang terakhir, yang paling jauh ialah orbit tinggi bumi iaitu High Earth Orbit ataupun HEO. Soalan yang kedua, lukis satu rajah untuk menunjukkan apogee dan perigee satu satelit dalam orbit elips. Mesti pandai lukis. Yang kedua, dia minta anda terangkan apogee dan perigee satelit dalam orbit elips. Lukis dulu. Lukisan ada contoh dalam buku teks. Jadi lukiskan, mesti ada kedudukan dua satelit dan mesti ada bumi. Dan of course lah ada orbit elips. Orbit elips dilukis dan labelkan perigee dan apogee. Terangkan apogee dan perigee dalam satelit dalam orbit elips. Apogee satu satelit dalam orbit elips merupakan kedudukan satelit yang paling jauh dari planet atau bintang yang dikelilingi oleh satelit tersebut. Manakala perigee ialah kedudukan yang paling dekat dengan planet ataupun bintang dikelilingi oleh satelit berkenaan. Soalan seterusnya. Apakah hubungan antara ketinggian orbit dengan laju satelit? Tadi ada dalam aktiviti awal tu kita ada bincangkan. Yang keempat, apakah orbit pindah Hohmann? Soalan nombor 3 dulu. Jadi hubungan tadi ingatlah, semakin tinggi orbit satelit, semakin rendah laju satelit. Jadi kena tahu tu. Apakah orbit pindah Hohmann? Dia adalah orbit berbentuk elips yang digunakan untuk memindahkan kenderaan pelancaran antara dua orbit yang berlainan ketinggian. Dia daripada bumi, masuk dulu orbit rendah, LEO, kemudian barulah dia melakukan 2 kali pembakaran untuk shoot ke orbit yang lebih tinggi. Next. Mengapa angkasawan di ISS berada dalam keadaan terapung? Kenapa? Dan nombor 6, berikan pendapat anda tentang impak pertambahan bahan buangan di angkasa lepas. Apakah kesan semakin banyak junk space tadi? Kenapa? Kerana angkasawan terapung kerana keadaan sifar graviti. Tak ada daya graviti. Yang keenam pula, kerana ia boleh antara risikonya adalah dia boleh meningkatkan risiko kerosakan satelit akibat pelanggaran dengan bahan buangan tersebut. Jadi tamatlah sudah untuk subtopik yang pertama 9.1 iaitu satelit. Jumpa lagi dalam subtopik 9.2. Assalamualaikum.